بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata dia, syaka ahlul Kufah Sa'dan, yakni Ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رئاء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون: أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك ابن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن، أو كما قال. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Kata dia, berlaku satu kes. Penduduk Kufah, nama satu tempat Kufah. Penduduk Kufah telah mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab tentang gubernur mereka yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kes pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah.
Sayyidina Umar ada lantik satu orang gubernur untuk menjaga Kufah. Gubernur tu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba penduduk Kufah komplain tentang gubernur mereka. Mereka hantar surat petition kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Kata mereka, gubernur mereka yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ini tak betul. Begitu. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dengar orang komplain gubernur yang dia lantik, fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammarah. Dia pun terus pecat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Bila sampai report dekat dia, kata gubernur yang dia lantik, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tak betul buat kerja, maka orang Kufah rasa tak senang dengan dia, rasa tak suka kepada dia, rasa tak boleh nak terima dia sebagai gubernur mereka. Bila komplain ni sampai kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sebagai khalifah, dia tindakan mula dia ambil, dia pecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia gantikan tempat Sa'ad bin Abi Waqqas ini dengan Ammar, seorang sahabat lain. Fashakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Komplain orang Kufah terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas ini sampai ke peringkat mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini semayang tak betul. Tuan-tuan tengok, bila orang tak suka, bila orang benci ni, dia punya kata ni sampai benda tak pernah sabar. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah terbukti sampai Nabi wafat, dia satu orang yang mendapat kedudukan di sebelah Nabi. Tapi penduduk Kufah yang tak suka kat dia ni, mereka tak suka dekat dia, mereka komplain ni, komplain sampai ke peringkat kata dia semayang tak betul. Sampai macam tu. Fa'arsala ilaih. Maka Umar Al-Khattab pun dia sebagai satu orang khalifah yang adil, dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Pecat dulu, lantik orang lain ganti jadi gubernur di Kufah tu dulu. Lepas tu panggil Sa'ad bin Abi Waqqas mai jumpa dia. Faqala, maka kata Sayyidina Umar dekat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, ya Aba Ishaq. Gelaran Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipanggil dia ni Aba Ishaq sebab dia ada anak sulung nama Ishaq, maka dipanggil dia Abu Ishaq. Wahai bapa kepada Ishaq, maksudnya wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Sayyidina Umar kata, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku nak bagi tahu dekat kamu, kamu telah ditohmah oleh penduduk Kufah yang kamu jaga sebagai satu orang yang semayang tak elok. Sayyidina Umar kata kat dia, komplain mai dekat aku, kata kamu ni semayang tak betul. Faqala Sa'ad bin Abi Waqqas, bila dengar tohmah yang macam tu mai kat dia, orang tohmah dia kata semayang pun tak betul. Kata Sa'ad, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la akhrimu anha. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, dia kata, demi Allah ya Amiral Mukminin, aku semasa jadi gubernur di Kufah, aku semayang dengan rakyat aku semayang macam mana Nabi semayang. Dia kata, bukan kamu je sahabat Nabi, aku pun sahabat Nabi. Aku semayang dengan Nabi ni seumur hidup Nabi. Aku semayang dengan Nabi. Bila aku jadi gubernur di Kufah, aku semayang macam mana aku semayang dengan Nabi dulu. Macam mana Nabi semayang, macam tu aku semayang. La akhrimu anha, aku tak kurang sikit pun. Dia kata, usalli salatil isya fa'arkudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Kalau semayang Isya, Nabi selalu semayang 2 rakaat mula, Nabi bagi panjang sikit. 2 rakaat yang kemudiannya Nabi ringkaskan, Nabi cepatkan sikit. Macam tu Nabi buat semayang Isya, aku buat macam tu. Tuan-tuan boleh buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, ada menceritakan tentang Nabi kalau dia jadi imam semayang, terutamanya semayang Isya, Maghrib dan sebagainya, Nabi SAW rakaat 2 hak mula tu dia bagi panjang sikit. Pasal apa? Pasal mengambil kira orang yang main terlambat, ambil kira orang duk ambil wudu.
dan sebagainya, maka Nabi ambil surah bagi panjang sikit. Bukan panjang sangat, panjang sikit. Sekira-kira orang ambil ayat semayang dan mai beriman dan dapat rakaat pertama. Itu cara semayang Nabi SAW. Lepas 2 rakaat, rakaat ketiga dengan keempat, Nabi semayang bagi cepat sikit. Pasal apa? Pasal nak meraihkan ada di kalangan jemaah yang semayang ni orang tua-tua tak boleh berdiri lama, orang yang ada keperluan dia nak kena pergi cepat dan sebagainya, maka 2 rakaat yang berikutnya Nabi buat bagi cepat. Nabi buat macam tu, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku pun buat begitu. Tak mana tak kena, dia kata. Tapi komplain orang kufar, kata dia semayang tak betul. Sayyidina Umar, demi kerana nak menjaga keadaan tempat tu supaya orang tak jadi berontak, marah dan sebagainya, pecat dia dulu. Dan sahabat Nabi ni kena pecat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kok kata kena pecat terus nak jadi, tak. Pecat, terima. Pemecatan itu ganti pun sahabat dia. Dia tak ada masalah. Dan sebagai khalifah pula bila pecat, panggil pula. Panggil Sa'ad bin Abi Waqqas ni, mai abang, aku pecat kamu kerana tahmahan dekat kamunya begini. Kamu dituduh semayang tak betul. Baiklah, kamu bela diri. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku pun sahabat Nabi. Dia kata, aku semayang macam yang Nabi semayang. Sehingga ke semayang Isyak Nabi 2 rakaat mula Nabi panjang sikit, 2 rakaat yang berikutnya, rakaat ketiga keempat Nabi peringkat bagi percepat. Aku buat macam mana Nabi buat. Bila dia bagi penjelasan begitu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, kata Sayyidina Umar, zalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Sayyidina Umar kata, aku cuma nak cerita kepada kamu, mereka buruk sangka kepada kamu. Sayyidina Umar kata, aku tahu kamu semayang betul. Mana mungkin kamu semayang tak betul. Orang macam kamu ni, Sayyidina Umar kata, aku nak lantik dulu, aku kenal dah kamu ni siapa. Tapi tohmahan yang main dekat kamu ni macam tu, maka dia kata, aku buang kamu dulu, bagi orang lain. Aku panggil kamu, kamu bagi penjelasan kepada aku. Sayyidina Umar Al-Khattab pun tidak berapa. Sa'ad bin Abi Waqqas pun reda dengan keputusan yang dijatuhkan kepada dia. Dah lepas dah Sayyidina Umar dengar penjelasan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Sayyidina Umar kata, lah ni aku nak bagi kamu puas hati. Oleh kerana penduduk Kufah, kamu jadi gubernur Kufah, penduduk Kufah duk kata macam-macam dekat kamu. Lah ni aku hantar kamu dan beberapa orang sahabat-sahabat lain pergi balik ke Kufah. Tapi bukan balik jadi gubernur, kamu pergi balik ke Kufah, yas'alu anhu ahlal Kufah. Kamu pergi tanya sendiri penduduk Kufah ni, apa yang mereka tak puas hati dengan gubernur dulu. Ini tindakan Sayyidina Umar yang kedua. Yang pertama, dia panggil, minta penjelasan daripada tuan tubuh sendiri. Dia tak mau dengar cerita macam-macam ni. Dia nak dengar penjelasan daripada tuan tubuh sendiri. Apa cerita sebenarnya? Tuduhan macam ni, kamu nak jawab apa? Selepas dia dengar penjelasan, dia pun percaya. Dia sebelum dengar penjelasan, dia tahu dah Sa'ad bin Abi Waqqas ni dituduh semayang tak betul, mustahil. Bila main Sa'ad bin Abi Waqqas bagi penjelasan, dia kata dah, aku dah tahu dah kamu memang tak salah, tapi ada orang buruk sangka dekat kamu di Kufah. Tindakan kedua aku nak hantar kamu balik ke Kufah. Kamu pergi dengan beberapa orang sahabat. Yas'alu anhu ahlal Kufah. Kamu pergi tanya penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur mereka dulu. Falam yada' masjidan illa sa'ala anhu wa yusnuna ma'rufah. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi dengan beberapa orang sahabat lain, pergi daripada satu masjid ke satu masjid, satu masjid ke satu masjid dalam Kufah. Dia tanya mereka, macam mana dengan gubernur hampa dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas? Mereka ni pun tak kenal, kata dia gubernur dulu. Dia pun tak kenal, dia pun tak pernah tengok pun. Tapi dah orang pakai kata-kata bila sekali, kan? Tak pernah tengok pun, tak pernah tahu pun apa lagu mana, tapi dah orang kata ini berita sensasi, kita mau ambil bahagian. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas pergi sendiri jumpa penduduk Kufah, mereka tak kenal dia tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak kenal, kata ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia pergi tanya mereka ni, dia kata, macam mana keadaan gubernur kamu yang dulu punya, Sa'ad bin Abi Waqqas? Beberapa buah masjid yang dia pergi tanya, wa yusnuna ma'rufa, mereka puji dia dan mereka kata dia bagus. Tapi hak duk bunyi kata dia semayang tak betul ni siapa? Hak pergi duk tanya ni orang kata dia bagus.
Mereka memuji dia, wa yusnuna, maksudnya mereka memuji ma'rufa, dan dia kata dia bagus. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin, sehinggalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang dihantar oleh Umar bin Al-Khattab ini sampai di satu masjid. Masjid itu ialah Masjid Bani Absin. Sampai di situ. Bila sampai di situ, tanya macam tu juga. Dia kata, macam mana dengan gubernur hampa dulu, Sa'ad bin Abi Waqqas? Bila tanya macam tu, faqama rajulun minhum, bangkit satu orang daripada ramai-ramai itu ada di Masjid Bani Absin ini. Bangkit dia ni berdiri, yuqalu lahu, dia ni dikatakan dia ni Usamah bin Qatadah. Katanya hak bangkit ni nama dia Usamah bin Qatadah. Dia bangkit berdiri di depan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan dia tak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bangkit berdiri, faqala, kata dia, amma idna syadtana fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah. Kalau yang kamu tanya tu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur kami dulu, ni aku nak beritahu dekat kamu. Maka sesungguhnya Sa'ad itu, dia ni duk syok jadi gubernur saja. Orang pergi perang dia tak pernah pergi, dia kata. Dia bangkit, dia kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas macam tu. Oh, kamu nak tahu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur kami dulu? Ini aku nak bagi tahu, dia kata. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang tak guna. Dia ni, dia duk syok jadi gubernur. Bila jadi perang, dia suruh orang pergi perang, dia tak pergi. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata. Wala yaqsimu bis-sawiyah. Dan dia ni, bila orang buat balik harta rampasan perang, dia bahagi tak sama rasa tidak berlaku adil dalam pembahagian. Perang dia tak pergi. Bila orang pergi perang, bawa balik harta rampasan perang, dia sebagai gubernur, dia bahagi tidak adil. Kata Usamah bin Qatadah ni tadi. Wala ya'dilu fil qadiyah. Dia kata, dan aku nak beritahu dekat hampa, yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia kalau dia jadi qadi, kalau dia menjatuhkan hukum kepada apa-apa kes yang dibicarakan, la ya'dil, dia tidak pernah berlaku adil. Oh, sedap mulut dia kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Oh, hampa nak tahu, dia kata tentang Sa'ad bin Abi Waqqas? Ni aku nak bagi tahu. Aku tahu, aku kenal dia ni. Dia kata dia kenal depan kawan tu. Dia tak kenal rupanya. Hampa nak tanya apa pasal Sa'ad bin Abi Waqqas? Ni dia aku nak cerita. Dia ni orang macam mana? Dia kata dia ni nombor satu, dia suruh orang pergi perang, dia tak pergi. Ini yang kata gubernur, dia kata. Hampa nak tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ni macam mana? Dah orang pergi perang, bawa balik harta rampasan, dia sebagai gubernur bahagi, tidak pernah berlaku adil dalam pembahagian. Hampa nak tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ni macam mana? Dia ni kalau membicarakan satu-satu kes, tidak pernah berlaku adil. Tak ada elok lah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak ada yang elok. Begitu. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas dengar orang duk kata depan dia. Kau tu tak kenal dia. Maka dia dengar ulasan yang ikhlas daripada kawan tu. Kawan tu kata depan-depan dia dengar. Dan dia tahu hak kawan tu kata semua tak betul. Dia dengar. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas kata, dia kata, wallahi la ad'uwanna bi thalathin. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, demi Allah, dia kata, aku nak minta dekat Tuhan supaya buat mai 3 benda kepada orang ni. Dia respon macam tu. Dia tak jawab balik, kata hang tuduh aku sebenarnya ini fitnah, apa yang hang kata ni tak betul, hang tokok tambah dan sebagainya, dia tak kata. Cuma dia bangkit, dia kata wallahi, dia kata demi Allah, dia kata la ad'uwanna bi thalathin, aku akan minta doa kepada Allah supaya Allah kenakan 3 benda kepada orang ni, kepada orang yang fitnah aku ni. Dia kata, Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban qama riya'an wa sum'ah fa'atil umrah wa atil faqrah wa 'arribhu lil fitan. Dia bangkit berdiri, dia kata, ya Allah, kalaulah sekiranya budak ni hak kata dekat aku ni, kalau sekiranya Usamah bin Qatadah yang tuduh aku dengan tuduhan ni tadi, dia ni kadziban, kalau sekiranya dia ni bohong dalam kata-kata dia. Dia kata aku ni jadi gubernur, aku suruh orang pergi perang, aku tak pergi. Kalau betul apa yang dia kata. Dia kata bila orang buat balik mai harta rampasan, aku bahagi secara tidak adil. Kalau betul apa yang dia kata. Dia kata aku ni bila hukum orang tidak pernah adil. Kalau betul apa yang dia kata, dia kata tak apa. Kalau tak betul, kalau dia bangkit ni qama
qama riya'an wa sum'ah, kalau dia bangkit bercakap ni riya dalam keadaan nak tunjuk kata dia tak heran, dia nak kata kat orang dia tak heran. Wa sum'ah, dia bangkit bercakap dalam keadaan nak bagi orang dengar kata dia ni berani kata kat orang. Kalau itu tujuan dia bohong dan itu tujuan dia. Aku nak minta dekat Tuhan 3 benda. Dia kata yang pertama, fa'atil umrah, minta Tuhan panjangkan umur dia. Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata begitu. Kalaulah dia ni tipu, apa yang dia kata tadi bohong, niat dia semata-mata nak memburukkan nama aku, kalau sekiranya dia ni kaziban, kalau sekiranya dia ni pemohong, aku nak minta kat Tuhan 3 benda kena ke dia ni. Yang pertama, fa'atil umrah, minta Tuhan panjang umur dia ni. Yang kedua, wa'atil faqrah, dan minta Allah panjangkan kefakiran dia. Lah ni dia ni miskin, minta Allah kekalkan dia dalam kemiskinan. Dan yang ketiga, wa'arriduhu lil fitan, dan minta supaya satu hari Allah Subhanahu wa taala bentangkan satu fitnah kepada dia. Dia kata macam tu. Wa kana ba'da zalik, kata hadis ni dia kata tidak lama selepas itu. Tidak lama maksudnya kemudian selepas daripada peristiwa itu. Iza su'ila, bila orang jumpa dia ni Usamah bin Qatadah yang kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, bila orang jumpa Usamah yang mulut jelabah tadi ni, bila jumpa, iza su'ila, orang tanya dia, hang ni siapa? Yaqul, dia jawab, syaikhun kabirun maftun, aku ni orang tua yang sudah terkena fitnah. Dia jawab begitu. Aku ni, dia kata, ana syaikhun kabir maftun, aku ni satu orang tua yang sudah sangat tua, tak mati lagi, dah tua dah, tak mati-mati. Maftun, dan aku ni sudah kena fitnah dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata dia, asabatni da'watu Sa'din, telah menimpa aku doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tahu dah, kata apa yang duk jadi kat dia lah ni adalah hasil daripada makbulnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Abdul Malik bin Umair ar-rawi an Jabir bin Samurah, berkata Abdul Malik bin Umair, rawi yang meriwayatkan hadis ni daripada Jabir bin Samurah, dia kata fa ana ra'aituhu ba'du. Kata Abdul Malik, aku dapat melihat Usamah bin Qatadah hak kata dekat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, qad saqata hajibahu ala ainaihi min kibari. Pelupuk mata dia ni dah reban turun sampai menutup biji mata dia. Nak habaq kata tua sangat dah, tak mati-mati lagi. Ingat balik, Sa'ad bin Abi Waqqas minta kat Tuhan yang pertama, suruh panjang umur. Minta supaya Allah panjangkan umur dia ni. Kata dia ni Abdul Malik bin Umair, dia kata aku jumpa dia ni dalam keadaan usia dah cukup tua. Qad saqata hajibahu. Hajibahu ni pelupuk mata ni. Telah jatuh pelupuk mata dia ala ainaihi minal kibari. Jatuh runtuh pelupuk mata atas biji mata. Sehingga tak nak buka tengok tak boleh. Pelupuk mata tutup biji mata habis semua. Tua sangat dah dia ni. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turuq fayaghmizuhunna, dan dia ni dijumpa dalam keadaan duk melilau ke atas jalan. Bila jumpa orang-orang perempuan di jalan, fayaghmizuhunna, maka dia piduk pegang tarik-tarik orang perempuan ke atas jalan. Dia jadi orang gila di atas jalan. Hadis ini hadis sahih, muttafaqun alaih. Semua ulama sepakat mengatakan ini hadis sahih. Tentu boleh rujuk hadis ini dalam Riyadhus Shalihin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini dia duduk di bawah bab karamatil awliya wa fadlihim. Kemuliaan orang-orang yang menjadi wali Allah dan kelebihan mereka itu. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan, dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebenarnya wali Allah, sahabat Nabi yang juga orang yang baik kedudukan di sisi Allah. Tetapi dia difitnah oleh rakyat dia sendiri, oleh penduduk Kufah sendiri. Mereka fitnah dia sampai ke peringkat tuduhan tidak masuk akal. Mereka kata dia semayang tak betul. Yang akhirnya dia kena pecat, dia kena buang dan sebagainya. Maka akhirnya
Sa'ad bin Abi Waqqas minta doa dekat Tuhan. Dia minta, ya Allah, kalau sekiranya orang fitnah aku ni, dia ni sebenarnya bohong dalam cakap dia, aku minta kamu turun dekat dia 3 benda. Ketiga benda yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya orang yang memfitnah dia ni, Usamah bin Qatadah ini, kemudiannya ditimpa dengan apa yang diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kepada orang baik-baik, alim ulama, tutup guru, jangan tak tahu apa-apa. Kita tak tahu tahkah daripada ni semua orang-orang yang baik kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita hidup bercakap benda tak betul, hidup buat cerita kata dia lugu-lugu ni dan sebagainya, sebenarnya dia tidak buat benda yang kita kata dan sebagainya. Takut manalah nak tahu, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang memfitnah dia ni kena apa-apa, entahkah doa dia makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, binasa orang-orang yang buat macam ni ke dia. Tuan-tuan pernah dengar tentang cerita seorang sahabat, Sa'id bin Zubair. Dan kita pernah cerita dalam kuliah kita di sini, kita pernah cerita Sa'id bin Zubair yang dia ni ditangkap oleh Gubernur Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tangkap Sa'id bin Zubair, bawa mai depan dia. Hajjaj paksa Sa'id bin Zubair, suruh dia cerca Sayyidina Ali. Sebab Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni dia masuk dalam kumpulan orang-orang Khawarij, orang-orang yang menentang Sayyidina Ali. Dia panggil alim ulama ni, Sa'id bin Zubair ni, semua orang-orang alim, orang-orang yang hebat-hebat, orang yang baik-baik. Dia panggil Sa'id bin Zubair, suruh Sa'id bin Zubair ucap di mulut kata Sayyidina Ali ni duduk di neraka. Dia tanya Sa'id bin Zubair, apa kata kamu tentang Ali bin Abi Talib? Dia ni di syurga ke di neraka? Dia tanya macam tu. Sa'id bin Zubair kata, aku mengharapkan dia berada di syurga. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tanya lagi, di antara 4 khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, siapa yang lebih baik? Jawab Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, jawab Sa'id bin Zubair, dia kata keempat-empatnya baik. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dia tak boleh dengar jawapannya macam tu, sebab dia mau kawan ni kata Ali di neraka. Kawan ni tak kata macam dia mau, maka dia marah dekat Sa'id bin Zubair. Akhirnya dia pancung Sa'id bin Zubair. Kerana tak mau kata macam dia kata, dia pancung Sa'id bin Zubair. Sebelum pedang mai tetap tengkok dia minta dekat Allah. Orang ada keliling semua dengar. Sa'id bin Zubair kata, ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah aku ini korban terakhir kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan tidak ada lagi siapa-siapa yang korban di tangan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini. Habis dia kata tu, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Putih tengkok dia. Seminggu cukup-cukup selepas Sa'id bin Zubair dipancung oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, Hajjaj terus jadi gila. Daripada satu orang panglima terkenal yang hebat, yang sehat walafiat, tidak ada sebarang masalah, digeroni oleh kawan dan lawan, tiba-tiba seminggu cukup-cukup selepas dia bunuh Sa'id bin Zubair, dia jadi gila. Dan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dicatatkan di dalam sejarah mati dalam keadaan gila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ni benda-benda macam ni kita kena jaga. Bila kita dibawa, dihidangkan kepada kita cerita-cerita yang tidak elok tentang orang yang elok-elok, maka berhati-hati dengan perkara-perkara yang macam ni supaya kita tidak terbabas. Dan terbabas itu boleh menyebabkan kita rosak dunia dan rosak akhirat. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14, muka surat 35. Muka surat 35. Bab yang kita nak baca malam ni ialah bab ma jaa fi zil wajhain. Itu bab yang datang pada menyatakan orang yang dua muka.
Ni dia nak cerita malam ni, dia kata zul wajhain, maksudnya orang yang talam dua muka. Balik ni pun boleh elok, balik ni pun bercakap ni, balik sini pun main habaq kata aku kawan hang dan sebagainya, dia ni jahat. Pergi balik sana habaq kat kono aku kawan hang, dia ni jahat. Ini yang dikatakan zul wajhain. Ketahuilah saudaraku, orang yang dua muka itu adalah sejahat-jahat orang di negeri akhirat. Orang macam ni orang paling jahat. Jikalau dua mukanya itu bukan kerana maslahah agama. Kalau bukan kerana agama, kalau kerana agama tak apa. Contoh kerana agama apa dia? Suami isteri bergaduh. Dia ni kawan baik kepada suami dan isteri ni pun kenal dia baik. Bila dua orang ni bergaduh, suami ni duk kata macam-macam kat bini dia, main duk cerita kat dia, aku benci sungguh bini aku macam tu macam ni dan sebagainya. Yang bini ni pun telefon main kat dia juga, hang tolong tak nasihat tak ni apa ni laki aku ni, dia ni teruk lugu-lugu ni. Laki kata kat bini, bini kata kat laki. Duk kata ni duk bagi tahu kat dia semua. Dia main peranan. Depan laki-laki ni dia kata ni, aku tak tahulah tapi bini hang pernah telefon kat aku. Dia ni punyalah percaya kat hang. Awaklah yang hang buat lagu ni. Dia alih kata. Sebenarnya bini kau tu cerca laki ni cukup-cukup. Tapi bila dia main dekat laki ni, dia kata bini hang ada telefon aku. Dia kata dia cukuplah menyesal apa yang dia tersilap sikit tu. Dia sayangkan hang sungguh. Tapi tak patutlah hang buat lagu ni kat dia. Bila bini nu telefon, dia habang begitu juga. Tak tahulah saya duk sembang dengan laki hang kata ni. Dia tak ada masalah. Dia kata dia dengan hang okey. Dia kata hang aja duk buat muka macam kat dia. Dia kata hang cuba layan dia. Dia jadi orang tengah, dia tolong Pak Elok. Dia juga zul wajhain, dua muka. Dekat dia ni dia habaq lagu ni, kat dia ni dia habaq lagu ni, tapi itu untuk maslahat agama, maka itu tidak salah. Dia kata begitu. Maka orang dua muka itu iaitu orang yang dua kelakuan. Pergi dia merupakan diri dia kepada seorang itu ialah sebagai kawan dan tawalan yang sebenar. Cukup dengan manis tutur katanya dan cukup dengan perangainya lemah lembut, mengambil hati dan mengambil rahsia orang yang diperginya itu, serta dicacinya lawan orang itu, diadakannya barang yang tidak ada, dan dipujinya orang yang diperginya itu. Dikatanya tak patut betul orang itu. Kemudian pergi dia kepada orang yang jadi lawan dan jadi musuh tempat dia pergi mula-mula tadi. Maka sudahlah dia membuat seperti kawan dan taulan rapat dengan orang itu pula. Cukup dengan manis tutur kata dengan orang itu, maka apa yang keluar daripada mulutnya itu bukanlah menjadikan antara dua yang berlawan itu baik. Bahkan bermusuh-musuhan juga. Dan boleh jadi bertambah-tambah permusuhan. Demikian inilah dua muka yang ditegak oleh syarak. Tuan-tuan boleh faham? Kat kau ni, dia kata aku lah. Aku heran betul ya, dia duk marah kat hang siapa. Dia cakap macam tu. Hang ni dia kata bukan aku nak puji hang. Dia kata tapi siapa aku jumpa apa semua kata hang bagus. Aku heran sungguh yang dia ni, yang dia duk marah kat hang ni pasal apa. Dia ni betul tak guna. Baru ni jumpa aku boleh kata kat hang macam-macam. Dia kata begitu. Kau ni pun dengar sungguh lah. Kau ni pun kata balik kat kau lah. Dengar kata duk kata kat dia. Dia dengar apa yang kau ni kata, dengar. Pergi jumpa kau ni, dia kata begitu pula. Macam yang dia kata kat kau ni tadi, dia pergi kata kat kau ni. Dia kata aku pun tak boleh tahan dengar dia duk kata kat hang. Lalu tu pun ada. Dia pergi sana, dia kata kawan tu baik, dia ni jahat. Dia main kat kau ni, dia kata kau ni baik, kau ni jahat. Ini kerja dia. Inilah dua muka yang ditegak oleh syarak. Ini syarak tak mahu orang macam ni, dia kata. Bahkan dia menyebabkan bertambah-tambah permusuhan di antara dua orang ni. Kerana dia, dua orang ni jadi lagi teruk bermusuh-musuh. Begitu. Serta jadi di akhirat sehuduh-huduh orang. Ialah yang menjadi dua muka itu. Itu dia. Dia kata di akhirat esok orang macam ni, Allah akan jadikan dia ni sehuduh-huduh manusia di akhirat. Begitu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min syarri an-nasi 'inda Allah yawm al-qiyamah dzul wajhain
Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya setengah daripada sejahat-jahat manusia di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang dua muka. Nabi kata begitu. Nabi kata di hari kiamat akhirat esok ni, sejahat-jahat manusia adalah orang yang dua muka masa duduk atas dunia. Kata At-Tirmidzi, ada riwayat daripada Anas dan juga Ammar, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Begitu. Hadis sahih yang mengatakan buruknya muka orang yang dua muka semasa di atas dunia. Masalah dia kata, dua muka dalam dunia jadi dua lidah daripada neraka di negeri akhirat. Di atas dunia ni dia jadi orang macam ni, pi kau ni kata kau ni baik, kau ni jahat, pi kau ni kata kau tu baik, kau ni jahat. Atas dunia dia buat kerja ni. Di hari akhirat esok, Nabi kata Tuhan bagi kat dia dua lidah. Lidah tu dibuat daripada api neraka. Begitu. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu wajhani fid dunya, kana lahu yaumal qiyamah lisanani min nar." Barang siapa ada baginya dua muka di dunia, yakni pi pada orang ni buat manis cakap dan mencela orang lain. Pi pula pada orang yang dicela tu buat manis cakap, dicelanya pula orang yang diperginya tadi. Barang siapa ada ia demikian itu, nescaya adalah baginya pada hari kiamat dua lidah daripada api neraka. Nabi kata begitu. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fin namam, iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang kerjanya mengacung orang. Hari ini pula namam. Namam dia buat kerja namimah. Namimah maksudnya dalam bahasa Melayu ni batu api. Di kono pelaga-pelaga dengan kau ni, main kau ni pelaga-pelaga, dia syok tengok orang bergaduh, orang berkeli. Dia seronok. Bukan ada apa-apa. Saja seronok. Seronok bila tengok jadi tegang, seronok bila tengok jadi permusuhan, seronok bila tengok ada kebencian. Dia seronok. Dia jadi satu hiburan kepada dia bila benda jadi macam tu depan mata dia. Dia seronok macam tu. Ketahuilah saudaraku, mengacung itu dicegah oleh syarak kita. Syarak tak suka perbuatan ini. Maka ialah satu perangai yang busuk sekali. Haram pada syarak kerja mengacung orang itu. Dan dijanji seksa ke atasnya kemudian daripada matinya sampailah akhirat. Mati-mati itu Tuhan janjilah dia akan diseksa dalam kubur sampai kiamat. Bila jadi kiamat, hisab kena seksa pula. Dalam kubur tu sepanjang masa duduk dalam kubur dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal sifat dia suka mengacung, merosakkan orang. Bermula dalil yang menunjukkan tegah itu ialah beberapa ayat Quran dan hadis. Satu daripada hadis itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Huzaifah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattan. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lagi menjadi tempat simpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa nama Huzaifah bin Yaman, dia akan sebut macam tu. Huzaifah bin Yaman tempat simpan rahsia Nabi. Sebab Huzaifah bin Yaman ni, dia ni Sayyidina Umar pun tanya dia. Sayyidina Umar Al-Khattab yang hebat tu pun tanya Huzaifah bin Yaman. Bila dalam masyarakat Sayyidina Umar, masa Sayyidina Umar jadi khalifah, kalau dalam masa tu ada siapa-siapa mati, Sayyidina Umar tanya Huzaifah, kau hak mati ni macam mana dia ni? Okey ke tak okey? Dia ni munafik ke mukmin betul ke? Kalau Huzaifah bin Yaman kata mukmin, Sayyidina Umar pergi ziarah mayat dia. Kalau Huzaifah bin Yaman kata dia ni munafik, Sayyidina Umar tak pergi ziarah mayat orang tu. Maka Huzaifah bin Yaman ni dia sebut di sini, dia kata adalah tempat simpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Kata Huzaifah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk syurga beserta dengan orang yang dahulu masuk syurga oleh orang yang pengacung. Nabi kata
Orang yang atas dunia ni suka duk mengacung, duk jadi batu api, duk pelagar orang dan sebagainya, dia tidak akan masuk syurga sama dengan orang yang masuk awal. Maksudnya apa? Boleh juga masuk syurga tapi masuk kendian pada orang lain. Sewaktu orang lain masuk ke syurga, dia kena neraka dulu. Kerana nak tebus dosa-dosa yang dia buat. Selepas selesai tebus dosa dia, barulah dia dibawa ke syurga. Dia tak ada chance, tak ada peluang nak boleh masuk dulu macam mana orang lain boleh masuk awal. Bahkan masuk neraka dulu dan diseksa dulu ke atas kadar dosa mengacumnya itu. Itu dia kena dulu masuk neraka, kena seksa apa semua dulu sampai habis dosa mengacum dia. Kerana perbuatan dia maka jadi bergaduh dalam masyarakat. Kerana dia jadi batu api maka masyarakat jadi pucat hati. Kerana dia kerja hidup pelagar-pelagar orang, masyarakat jadi tidak tenteram. Kerana itu, maka dia wajar dicelup dalam neraka dulu. Sehinggalah tertembus segala dosa dia, barulah dia ada peluang untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata mengacung tu macam mana hakikat dan macam mana nak kenal. Macam mana yang kata mengacung ni? Pengacung dan penghasut itu satu makna, dia kata. Ini sama aja. Pengacung ataupun penghasut sama makna. Maka ialah orang yang pergi kepada salah satu daripada dua orang yang berkelahi. Dia tahu dia ni A dengan B duk berkelahi. Dia pergi kepada A. Ataupun sudah bertaruh dendam ataupun sudah bermusuh. Dia pergi dekat A ataupun dia pergi dekat B. Dia tahu A dengan B ni bermusuh, berkelahi ataupun ada simpan dendam, maka dia pergi dekat mereka ni. Permukiannya itu terkadang-kadang menunjukkan dirinya rupa kekasih dan taulan yang setia. Bila dia pergi dekat kawan ni, dia tunjuk dia ni cukup simpati dengan kawan ni. Dia tunjuk kata dia simpati. Di dalam dia duduk berjumpa dan berbual itu, maka ia pun menyebutkan sifat sebelah lawan orang itu. Dia main duk tunjuk dia kata tahu sungguh hang, dia pada kata hang aku duduk dengar hang tahu dia kata macam-macam kat hang, dia tunjuk simpati. Dalam masa yang sama dia kata dekat orang tu, tahu lah buat ni, dia kata kat orang sampai dia nak ambil simpati kita, dia nak supaya kita ni percaya kata dia sokong kita. Dia nak macam tu. Lalu dikatanya si fulan itu dikatanya dan dinistanya engkau begini-begini. Dia kata aku bukan nak kata dia berkata kat hang kerja-kerja. Dia biar abang dulu tu. Dicelanya kamu, dia percela hang, dia pemaki hang, dia berkata macam-macam dekat hang. Dan dia aibnya hang di hadapan orang yang dimalu. Dia kata dia aibkan, dia pemalukan hang di depan orang-orang yang disegani. Dia mencerita macam tu dekat satu pihak. Dan ia pun bermacam-macam cakapnya. Terkadang dia ada-adakannya barang yang tidak dibuat oleh lawan orang itu. Mai cerita ni tambah teh. Ini yang kata tambah teh. Dia ada-adakannya barang yang kawan lu tak kata. Kawan lu tak kata pun, dia mai habaq kat kau ni kata kau lu kata. Tu dia nak bagi jadi panjang, nak bagi jadi sedap, mau duk bubuh rempah sikit, cabai melaka mau duk tabung sikit. Padahal hak sebenarnya kawan lu tak kata sampai macam tu pun. Tapi dia main habaq ni sampai panjang. Nampak jahat yang dikatakan namam ini, yang dikatakan pengacum ataupun batu api ini. Jahat sampai macam tu. Sekiranya didengar oleh lawan orang itu, maka tetaplah dia naik berang dan naik marah. Dia ni bila dengar walaupun tak tunjuk marah, tapi dalam duk mendidih, duduk mendidih. Siapa yang seronok orang kata dia? Siapa yang seronok? Dia boleh tunjuk muka senyum, tapi dalam mendidih. Duduk tidur, tak boleh nak lena dan sebagainya. Pasal apa ni? Pasal kawan ni main dua habang ni, dua habang dengan tambah tahi sekali. Begitu. Dan orang yang dihadapnya itu pun mendengar aduannya menjadi marah pula. Kawan dengar cukup marah dia. Sekiranya bertemu pada waktu itu oleh dua yang berlawan ini, maka tentulah jadi berserang-serang keduanya dengan tiada syak lagi. Masa dia duk cerita ni, kawan ni punya duk naik marah ni, kalau kawan yang disebutkan kata duk kata kat dia ni duk ada depan, kena. Tentu kena. Marah dia sampai boleh jadi macam tu. Dan orang yang mengacum itu terkadang membatu api lagi. Dia jadi batu api lagi, mulut bagi jadi lebih karut lagi. Seperti dikatanya,
engkau tidak patut diamkan orang ini. Yang ni yang tambah lagi ni. Dia kata, saya ingat hang tak boleh diam benda ni, hang kena jawab balik. Mai dia buat dulu. Hang tak boleh diam, dia baru kata hang sedap-sedap, hang kena jawab balik. Kalau hang tak jawab, dia kata macam ni. Dia main dia bagi dulu tu. Dia ni pun hangat. Dia jadi macam tu. Okay? Apakah ditakutkan? Kita anak jantan, kita anak lelaki-lelaki. Dia kata hang duk takut apa? Dia sidai hang berapa punya sedap. Takkan hang pun anak jantan juga duk biar apa? Hang sidai dia balik. Nampak? Asap rabik pun telinga dia ni. Maka anak lelaki-lelaki tu berani taruh di depan supaya jangan siapa berani menjatuhkan air muka kamu. Dia kata, hang ni kalau betul hang anak jantan, hang kena jawab balik. Hang duk biar ni duk kata kat hang sedap-sedap depan orang, dia kata hang nak biar. Tidak. Kalau dia tambah teh lagi, dia kata kalau hang tak jawab, tak ada tolong. Allah, dengar yang tu. Nampak tuan-tuan, ni yang dikatakan batu api. Batu api. Dia bukan ada apa. Dia seronok. Bila nampak jadi kelang kabut tu, dia seronok. Tak bagus buat kerja lagu ni, tak bagus. Begitu. Dan memandang hina, leceh kepadamu. Dia kata, hang kalau hang tak jawab balik, orang kata hang leceh betul. Hang memang leceh betul. Hang kena jawab. Dia kata, benda ni, aku ni sabit kawan hang, tu aku main beritahu. Ayat sedap benda. Ayat cukup cantik. Macam tu. Maka berbagai-bagailah batu apinya dan mencari rahsianya. Dia pangat-pangat tu supaya kawan ni lagi marah balik kat kawan tu, buat keluar pula macam-macam. Dia nak kutipkan tu. Abang pergi cerita untuk tang mana ke apa, dia ada model ni. Aku dengar dia sendiri kata. Nampak? Ini kerja an-namam. Dia kata kerja batu api. Begitu. Kemudian daripada telah didapatnya beberapa rahsia orang itu. Dia dah dapat daripada kawan ni kata ke kawan apa-apa, dia kutip semua. Dan telah dibatu apinya, maka dia pun pergi kepada lawan orang itu. Pergi pula dekat kawan seorang lagi. Maka tiba ke sana, diperbuatnya seperti pertama tadi juga. Buat dulu tadi juga lah. Mengocok dan menggoda serta memberi beransang dan mengeluarkan cakap yang mengembirakan hati. Pergi pujuk kontu, angkat kontu, pergi syok dulu. Dikatanya lawannya mengeluarkan cakap busuk dan memperhinakan dia. Macam tu juga dia dikatakan pihak satu lagi. Maka tidaklah sayugianya dimaafkan dia. Hang tak boleh biar. Dia katakan hang teruk. Bahkan patut ditiruk perutnya dan dibunuh. Teruk lagi. Dia pergi sana, dia puannya mengeluarkan cakap busuk dan memperhinakan dia. Macam tu juga dia dikatakan pihak satu lagi. Maka tidaklah sayugianya dimaafkan dia. Hang tak boleh biar. Dia katakan hang teruk. Bahkan patut ditiruk perutnya dan dibunuh. Teruk lagi. Dia pergi sana, dia kata aku kalau aku lah. Hang aku tak tahu lah. Dia buat gelak-gelak pula. Hang aku tak tahu lah. Kalau aku, dia kata orang kata lagu tu, perut memang terborai ke tanah lah. Aku bubuk, dia kata aku tak nak peduli lah. Aku bubuk. Allah dia kata nak cari something pegang orang dia pun bayar RM50 dia turis perut borai. Dia tu bagi akal macam tu. Dia mula lah. Sekiranya bertemu dua orang itu, pastilah beramuk dengan tiada syak lagi. Kalau jumpa dua orang dia duk pelaga ni, kalau jumpa, jahanam. Jahanam habis semua. Maka inilah satu macam acum yang besar. Dia kata yang inilah kerja hasud, kerja mengacum, kerja batu api, duk pelaga orang, inilah kerja yang cukup besar, cukup teruk. Maka bagi acuman itu ada macam-macam rupa. Boleh dengan cakap, boleh dengan sorat, boleh dengan isyarat, boleh dengan berhubung seorang ke seorang ni, macam-macam cara orang boleh buat. Maka dengan apa macam acumannya dan dengan apa jahat salah. Pakai tulis surat layang hantar ni. Ada juga, kan? Saja-saja lagu duk type surat layang apa semua hantar ni bagi dia hangat sikit dia dah. Dia syok macam tu. Dia syok. Pasal apa? Pasal dia ni ada sakit. Dia ada sakit dalam diri dia, ada sakit dan dia suka melihat orang pakai sakit sama. Ini benda yang agama cukup tak suka. Dia kata dengan apa jalan semuanya salah pada syarak. Tak sekira buat macam mana, salah belakang. Dan mendapat seksa dia kemudian daripada mati. Mati aja, masuk dalam kubur kena dah. Selagi mana tak kiamat, dalam kubur tu sepanjang masa Allah akan pastikan ada satu azab untuk orang yang kerja jadi batu api, jadi duk mengacung, jadi duk hasut, jadi nak bagi orang berkelahi ni. Dia ni daripada start mati tu sampai berlaku kiamat, dalam kubur sentiasa dia azab Allah Subhanahu wa taala. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fil ayyi.
iaitu bab yang datang pada menyatakan sedikit cakap. Ini pula dia nak beritahu kat kita ni lebih baiklah jadi manusia yang cakap korang. Cakap korang. Cakap apa hak kita tahu secara pasti saja. Hak kita tak pasti, no comment. Sudah. Orang main nak buka tajuk kat kita, nak ajak cakap ke apa ke semua, no comment. Aku pun tak tahu, aku pun tak banyak maklumat, aku pun dengar orang kata aja. Aku tak mencampur benda ni. Tak berdosa. Cantik. Daripada tak tahu apa, tapi bercakap ni macam dia tahu A sampai Z. Dia mengundang dosa pada diri sendiri. Ketahuilah saudaraku, sedikitkan cakap dan tutur kata dengan orang, maka itulah yang disuruh syarak bagi kita. Yang ni cantik. Yang ni cantik. Kerana mulut beleber dan celupak dan bacak itu selalu tersalah pada cakap. Ini apa kataan dia tulis. Mulut beleber, dia kata. Hebiak kot. Kita kata mulut hebiak kot. Dia tulis ni, dia nak tulis hebiak payah kot nak ejak. Haya bayar apa? Haya bayar ni. Ini pilih macam hibir apa pula tu. Dia tulis beleber. Dia tulis ni kan. Maksudnya mulut hebiak lah. Kata korang ni cukup cepat. Kan? Jenis mulut hebiak. Celupang. Jenis cepat ni. Nak respon. Very responsive. Orang kata. Cukup sensitif. Apa isu pun dia respon dulu. Cakap macam tahu semua. Jenis ni. Jenis orang mulut beleber, mulut celupang dan mulut bacar. Dia kata. Orang macam ni selalu pun buat silap dalam cakap. Selalu silap. Terkadang mau ia menokok-nokok cakapnya itu dengan mengadakan bohong yang tidak ada. Kadang-kadang bila terlampau sangat nak bercakap, bahan tak ada. Dia mampu. Nak bercakap, ilmu tak cukup, ilmu tak ada dan sebagainya. Tapi nak bercakap juga merepek. Bercakap benda yang bukan-bukan. Maka jadilah dia merosakkan dirinya. Nombor satu, dia rosak diri dia. Adapun orang yang tidak celupar itu selalu selamat lidahnya daripada mengeluarkan yang salah daripada perkataan. Orang yang tak celupar ni mulut dia jaga elok, koranglah kesalahan. Dia nak cakap apa pun fikir dulu. Fikir, aku pun tak tahu benda ni sudah kata apa. Cantik. Begitu. Maka jarang sekali jadi daripadanya umpat ataupun acung ataupun apa-apa kata yang busuk. Orang pun orang bercakap. Tak ada lah benda-benda ni. Mengumpat, apa semua, mengacung, tak ada. Dia tak bercakap. Sampai orang fed up dengan dia. Tak bercakap. Pergi cerita apa pun kat dia, dia senyum dengar. Dia senyum dulu dengar kita cerita senyum. Kita kata family aku berapa, dia senyum. Yang senyum apa? Dia marah kat dia. Dia kata, aku nak kata apa? Aku tak tahu. Dia kata, aku tak tahu. Ini hang cerita ni baru aku tahu. Itu betul je. Tak ada apa. Dah takkan hang tak dengar, ada hang duduk dengar lepas tu kata apa? Aku pun tak apa nak tahu. Dia duduk pusing buah tu. Kan? Dosa tak ada orang macam ni. Kawan nak duduk marah kat dia tu lagi duduk berdosa. Marah macam dia tak mau bercakap. Maka jadilah tertutup dirinya daripada kesalahan. Orang macam ni selamatlah daripada buat salah. Tak bercakap, tak ada salah. Begitu. Dan tiada orang yang suka bersifat dengan yang demikian itu, melainkan sempurna imannya. Dia kata tak ramai orang yang orang bercakap ni, tak ramai. Hak ramai ni, tembak di kedai kopi, ya Allah Akbar, tepuk meja terbalik cawan-cawan. Kan? Tapi orang tengok dulu. Masuk lagi tak boleh keluar. Masuk orang kena getak. Dia kata duk buka tajuk apa, mini parlimen ada dalam tu. Sampai orang tu buat cerita macam kan? Cerita ni sampai dia tahu sampai Z. Ya, yang kemudiannya tak lama lepas tu seminggu, lepas tu 2 minggu, lepas tu baru tahu dia pemohon. Baru tahu kata dia pemohon. Dengar masa dia cerita tu lagu betul. Seminggu, 2 minggu lepas tu bila dapat information lain, dengar. Dia punya angin dia baru orang tahu kata dia pemohon. Tapi hak jenis macam ni dia kata tak. Hak jenis macam ni ramai. Hak jenis dengan korang bercakap, tak tahu tak cakap, ini dia kata tak ramai. Melainkan orang yang sempurna iman. Dia tahu orang sempurna iman, dia jaga. Benda tak tahu, apa dia cakap apa, kata tak tahu senang. Maka itulah sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, an Abi Umamah anin Nabi SAW qala, al-haya'u wal-'ayyu syu'batani minal iman. Wal-baza' wal-bayan syu'batani minan nifaq. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Umamah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW sabdanya,
Malu dan tidak celupang itu dua potongan daripada iman. Nabi kata orang yang ada sifat malu. Malulah nak buat dosa, malu ke Tuhan. Gak malu pasal apa? Tuhan bagi macam-macam nikmat, macam-macam bagi dekat kita. Tuhan suruh kita jadi orang baik. Kita nak pergi buat benda tak baik, malulah kat Tuhan. Nikmat Tuhan kita ambil, perintah Tuhan kita tak buat, larangan Tuhan kita langgar, malu kat Tuhan. Orang yang malu ni, itu tanda iman pada diri dia. Dan juga dia kata orang yang tak celupang, itu tanda dia beriman. Dia kata. Dan lucah dan banyak cakap itu dua potong daripada nifaq. Nifaq ni apa dia? Nabi SAW sebut alamatul nifaq. Alamat munafik ni apa dia? Di antaranya iza haddatha kadzaba. Bila bercakap bohong. Bila banyak bercakap, banyak bohong. Macam tu. Dan kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi gharib. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi inna minal bayani sihr. Itu bab yang datang pada menyatakan bahawasanya satu macam daripada nyata dan terang cakap itu seumpama sihir. Ni pula dia nak bagi tahu kat kita satu tajuk yang tuan-tuan tak pernah dengar tajuk ni. Apa dia? Dia kata kadang-kadang dia kata orang yang pandai bercakap ni, pandai terang. Bayan ni makna dia terang. Orang tabligh dia ada majlis bayan, dia kata kan. Majlis bayan tu maksudnya majlis nak terang dekat orang. Kelebihan sembahyang jemaah. Misalnya itu majlis bayan. Bayan dia nak terang dekat orang. Orang yang pandai terang dekat orang, bila bercakap ni terang, orang dengar, orang faham apa yang dia kata. Nabi kata itu seumpama sihir. Apa maksudnya? Kita tengok. Ketahuilah saudaraku, bercakap itu pun satu habuan kurnia daripada Allah Ta'ala. Kerana setengah orang itu pandai dan bijak berkata-kata. Sekiranya dia memuji orang, maka sangatlah terang dan nyata cakapnya itu pada orang yang mendengarnya. Sampai jadi suka hati orang mendengarnya. Sampai jadi suka hati orang untuk mendengarnya. Itu dia. Dia punya cakap ni, orang putih kata lah convince. Very convincing. Dia kata, dia boleh convince orang. Dia boleh, apa kita nak kata? Meyakinkan. Dia boleh meyakinkan orang. Dia boleh convince orang. Dia boleh yakinkan orang. Benda tu tak bagus. Tapi dia terang tu, orang kata bagus. Ini. Ada orang yang Allah bagi kat dia kebolehan sambil macam ni. Dan kita jadi ibu bapa. Kan? Anak-anak kita kata ada 4-5 orang. 5 orang kata. Seorang aja kalau cakap kita dengar. Ada orang macam ni. Anak ada 5 orang, tapi seorang aja, anak seorang ni kalau main cakap dia dengar. Katalah dia sakit apa, kan nak kena operate. Kan? Dia nak kena operate pak ni. Anak lain ni main habang macam-macam dah nak suruh pak ni sanggup pergi operate. Tak mau. Dia kata apa? Tak mau. Aku kata tak mau lah dia kata. Main seorang lagi tu kata jaga. Jaga tak mau. Tapi hak seorang ni. Hak seorang ni main dia kata ayah. Dia punya cakap tu. Ayah dia kata pisu. Tu dia. Nampak tak? Tak semua orang. Anak ada 5 orang seorang dia dapat macam ni. Betul-betul orang duk marah ni. Orang duk marah dia main. Dia cakap hilang marah orang. Ataupun dia nak buat supaya orang marah dekat satu orang. Dia pergi bercakap tu, dia bercakap. Orang hak duk dengar ni pekat marah belakang kat kodoh. Ini yang dikatakan kurnia Tuhan bagi kat dia. Kelebihan Tuhan bagi kat dia. Ada orang macam tu, dia kata. Jadi dia ni, bila dia pergi bercakap untuk tujuan kebaikan, orang berasa bersemangat nak buat benda baik dia duk abang ni. Berasa bersemangat. Contoh paling jelas, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, manusia paling pandai sekali bila dia bercakap, bila dia terang satu-satu benda ke orang. Nabi Muhammad kalau dia terang pasal neraka, sahabat pengsan buat. Nabi Muhammad SAW, dia kalau dia terang pasal neraka, pasal sifat-sifat neraka, pasal kegeronan yang ada dalam neraka, kalau dia terang tu, sahabat yang dengar ni dia berasa takut ni Allah yang mengetahui. Abu Dzar Al-Ghifari, tiap-tiap kali Nabi terang pasal neraka, pengsan. Itu dia. Nabi SAW, Allah bagi dekat dia kelebihan bila bercakap, dia boleh convince orang sampai macam tu. Orang yakin, bahkan orang sampai macam nampak benda dia duk habang tu, macam nampak di mata.
Ini Nabi SAW. Dia kata, dan jikalau ia memutar kepada mengejinya. Ni kalau orang nak pandai bercakap ni, kalau dia nak keji orang, dia nak perburuk satu orang, maka sudahlah terang dan nyata cakapnya itu pada orang yang mendengarnya itu ialah sebenar-benar keji. Kalau dia pergi cerita ke orang, dia kata ni jahat, dia terang nak kata kau tu jahat je, sampai semua orang jadi meluat kat tu. Dia punya pandai bercakap macam tu. Maka sudahlah jadi benci orang apabila mendengarnya, dan mau orang jauh daripadanya. Orang jadi benci kat kawan tu, jadi tak mau tengok dah muka kawan tu, nama orang tak mau dengar dah. Punya pandainya dia pilih pemburuk orang ni, sampai orang tak dengar ni terpengaruh dengan dia sampai macam tu. Begitu sekali. Maka yang demikian, cakap orang yang begitu boleh dikatakan semacam sihir juga. Nabi kata dia macam sihir, dia macam boleh pukau orang tu ikut apa yang dia kata. Seakan-akan tu. Kerana boleh jadi mudah cenderung hati orang itu, sebabnya itu sebagaimana sihir. Macam mana orang dipukau orang tu turut dia, macam itulah dia pergi bercakap. Dia bukan pukau, dia bercakap orang boleh turut dia. Dulu tuan-tuan sekali ya, almarhum Allah yarham Datuk Asri Haji Muda dulu ya. Datuk Asri Haji Muda, dia main ceramah ni di Padang dekat sekolah Syed Johari ni, Padang Gua apa tu, depan Masjid Mughaffar Shah tu. Dia pernah main ceramah tentu sekali. Saya kecil lagi masa tu, pi juga. Dia bercakap tuan-tuan, sedap Datuk Asri ni kalau bercakap, cukup sedap. Hujan, dia kata jangan siapa lari. Dia kata hujan turun ni, dia kata jangan siapa bangkit, jangan siapa lari daripada tempat tu. Tak bangkit tuan-tuan. Bukan takut kat dia, kalau bangkit dia boleh buat apa. Tapi orang tak berasa nak bangkit. Pasal apa? Dia duk bercakap kuat. Dia pegang dia, jangan bagi bangkit. Orang yang pandai bercakap. Soekarno dulu. Ini semua tokoh pidato. Bukan cakap isi cakap dia tu, ayat yang dia guna tu. Dia cakap ni, orang dengar ni. Kalau dia tunjuk bukit, dia kata apa pergi korban pakai pergi cantik, tak tengok rata bukit. Dia boleh pengaruh orang sampai macam tu. Ini orang kata charismatic leader, pemimpin yang mempunyai karisma. Allah bagi kat dia. Allah bagi kat dia kebolehan-kebolehan yang macam ni. Cuma atas orang yang Tuhan bagilah, dia nak guna benda dia cakap tu ke arah mencari keredaan Allah, ataupun dia nak guna ke arah nak menjahanamkan diri dan orang yang mendengar cakap dia. Atas orang lah dia nak pilih macam mana dia nak guna kelebihan yang Tuhan bagi dia. Begitu. Baik, dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulaini qadima fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khataba fa ajiba an-nas min kalamihima. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahawasanya dua laki-laki. Seorang nama dia Az-Zabraqan bin Badar, dan seorang lagi nama dia Amru bin Al-Ahim. Datang keduanya pada zaman Nabi SAW ke depan Nabi. Zaman Nabi, mai dua orang ni. Satu nama Az-Zabraqan, seorang lagi nama Amru, mai depan Nabi. Maka berkhutbah keduanya. Seorang kemudian daripada seorang bercakap, seorang pula bercakap. Maka perkenan orang-orang yang mendengar kalam keduanya oleh terang dan nyata apa yang dikeluarkan oleh keduanya itu. Pandai mereka ni bercakap ni, Nabi pun duduk dengar. Dia ni, dua-dua orang ni duduk bercakap, Nabi pun duduk dengar. Apabila dilihat Nabi SAW akan orang-orang perkenan cakap ni itu, maka ia pun bersabda, faltaqata ilaina Rasulullah SAW faqala inna minal bayani sihra atau inna ba'dal bayani sihra. Maka berpaling kepada kami oleh Nabi SAW. Maka sabda Nabi, bahawasanya satu bahagian daripada terang dan nyata daripada kalam adalah seumpama sihir. Ataupun sabda Nabi, bahawasanya setengah daripada keterangan cakap seumpama sihir. Ataupun hampir-hampir ia macam sihir, oleh lekas cenderung hati orang untuk memperkenankannya. Tulis. Nabi kata sebahagian daripada orang yang cakap pandai ni nampak seumpama sihir. Dia pandai, dia cakap tu dia pandai. Pandai tu seumpama, seolah-olahnya macam dia sihirkan orang yang dengar. Seumpama sihir.
Bukan kata salah, tak salah. Tapi pandainya dia mempengaruhi orang tu, seumpama dia guna sihir untuk pengaruh orang. Walhal dia tak guna sihir. Dia hanya terang. Penerangan yang dia bagi memang terang. Dan orang percaya apa yang dia kata. Nabi SAW bila tengok Az-Zabraqan dengan Amru duk bercakap ni, Nabi duk perhati orang yang duk dengar, Nabi terus kata macam tu. Nabi kata memang mereka ni dua-dua orang pandai bercakap. Dan mereka ni kalau mereka cakap seumpama macam mereka dah sihirkan orang. Orang dengar semua apa yang dia kata. Ini komen Nabi SAW. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ammar dan Ibni Mas'ud dan Abdullah bin Ashikhir radhiyallahu anhum. Dan katanya lagi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk tajuk bab ma jaa fit tawadhu. Bab ma jaa fit tawadhu. Lepas ni kita tengok satu bab tentang tawadhu. Tawadhu ni kita faham bahasa Arab, dia membawa maksud merendah diri. Tawadhu. Macam mana Islam suruh kita orang Islam ni supaya ada satu sifat, iaitu sifat tawadhu. Dan sifat tawadhu ini dianggap sebagai salah satu daripada sifat mahmudah. InsyaAllah jangan ingat senang. Kita nak buat kita ni boleh merendah. Jangan betul. Manusia ni, tiap-tiap manusia Tuhan bagi jadi dia ada ego dia. Dia ada ego dia. Dia nak runtuhkan ego ni, dia kena mujahadah tinggi. Orang yang boleh peruntuh ego, orang yang kuat semayang malam, orang yang kuat buat amalan sunat, orang-orang macam ni insya-Allah dia boleh runtuh ego dia. Kalau dia tak ada benda-benda macam ni, semayang sunat malam tak buat, amalan sunat korang dan sebagainya, ego ada dalam diri. Bila ego ada, besar diri ada, dia nak peruntuh benda tu tak boleh. Maka akhirnya dia jadi orang yang nampak ego. Bila kita tengok, kita tahu dia ni nampak sombong. Nabi SAW pernah sekali duduk dengan sahabat dia, main satu orang berjalan. Nabi tengok dia jalan tu, cara dia jalan tu dengan rambut dia. Dalam hadis tu dia kata rambut sikat berkilat. Nabi tengok, Nabi kata kat sahabat dia, apa kamu nak kata terhadap orang ni? Nabi kata, sahabat-sahabat kata Allah dan Rasul lebih tahu. Nabi kata tak ada pada dia ni melainkan besar diri. Nabi kata, Nabi bukan buruk sangka, tapi Nabi Allah beritahu kat dia, kata orang ni memang besar diri. Pasal apa? Ciri-ciri yang ada pada dia tu menggambarkan besar diri dia. Nabi SAW kalau nak besar diri, Nabi patut besar diri. Pasal dia Nabi. Allah bagi mukjizat pula lagi kat dia. Macam-macam mukjizat Allah bagi kat dia. Tapi nama kata Nabi SAW tak ada sifat-sifat yang mazmumah macam ni, tak ada dalam diri Nabi. Begitu. Wallahualam, kita akan tengok huraian dia secara halus pada bulan depan insya-Allah. Lepas itu dia akan masuk bab tentang zalim. Kemudian dia akan masuk satu bab mengelakkan daripada sifat suka menghina nikmat Tuhan. Menghina nikmat Tuhan. Dan makanan nikmat Tuhan. Orang main bagi kat kita satu mangkuk makanan. Kita kata, ni aku benda ni aku cukup tak suka makan. Itu dia anggap menghina. Menghina nikmat makan. Nak makan, tak makan duduk dia. Cakap lebih kurang pada makanan itu nikmat Tuhan. Cakap lebih kurang pada makanan itu menghina nikmat Tuhan. Juga dilarang oleh agama. Tuan-tuan, tajuk ni kalau kita baca, betul-betul baca dengan niat satu, ikhlas, nak memperbaiki diri. Allah perbaiki kita insya-Allah. Allah perbaiki kita insya-Allah. Bukan senang. Tazkiyah diri ni bukan senang. Dan orang-orang ulama-ulama besar dulu, hak ni dulu proses mereka. Sebelum nak masuk ilmu, bersih dulu. Kalau kita tak bersih diri kita, ilmu tak boleh masuk. Ilmu tak boleh masuk. Sebab dalam diri kita penuh dengan mazmumah. Ilmu ni benda baik. Dia tak sesuai nak duduk dengan mazmumah. Kalau kita isi juga dalam keadaan kita tak bersih diri kita, kita isi juga ilmu. Ilmu tu masuk celah-celah, akhirnya ilmu tu membinasakan kita. Maka itu sebab dia antara tugas utama Nabi SAW bila dibangkitkan dia jadi Nabi, di antara tugas utama Nabi ialah tazkiyatun nafs,
membersihkan diri orang-orang yang ada pada zamannya. Dan mudah-mudahan Allah, kita minta supaya Allah bantu kita untuk bersih mana-mana yang tidak bersih dalam diri kita. Allah. Soalan, ibu kami baru meninggal lebih kurang 6 bulan yang lalu. Masa dia meninggal, dia ada tinggal wang 3,000 dan kami sepakat 7 orang adik-beradik, 1 orang 1,000, jumlahnya 7,000. Dan wang yang disedekahkan oleh keluarga 2,000 dan jumlah semuanya 12,000. Saya tak faham kan? Wang ini diberi tugas kepada abang kami untuk mengurus jenazah ibu dan hadiah orang sembahyang dan seterusnya kenduri 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari. Tapi malangnya abang kami tak mau kemuka kepada kami wang itu sudah habis atau tak cukup dan ada lagi lebihnya. Adakah orang ini orang yang amanah? Jika wang yang diamanahkan itu ada berlebihan, adakah dia makan hak yang tak betul ataupun haram? Kira-kira mula ni saya tak faham. Dia kata ibu dia meninggal dan tinggal 3,000. Kemudian dia ada 7 beradik, dia ambil seorang 1,000 tak cukup. Kan 8 kot. Duit jumlah besar 3,000. Bahagi 7 adik-beradik, seorang ambil 1,000. Mana nak cukup? Ataupun 8 kot. Kita kata 8 lah. 8,000 lah kita kata. Kemudian 7 orang. Collection orang 1,000. Bukan bahagi. Oh, mungkin dia abang yang tu. Okey. So maknanya duit tu ada 12,000. Lepas tu 7 beradik. Jangan je. Saya baca sekali lagi tentang dengar. Kan? Ini soalan matematik ni kan. Dia bukan boleh silap kira. Ibu kami baru sahaja meninggal dunia lebih kurang 6 bulan. Masa dia mati, dia ada tinggal wang 3,000 dan kami sepakat 7 orang adik-beradik, 1 orang 1,000. Oh, maksudnya tambah lagi 7 lah. Okey, jadi 7 3 10. Okey, 7,000. Dan wang yang disedekahkan oleh keluarga 2,000. Ada orang bagi lagi kot dekat keluarga 2,000. Okey. So 3 7 10 12. Jumlah semuanya 12,000. Okey tu clear balik lah. Wang ini diberi tugas kepada abang kami untuk urus jenazah ibu. 12,000 tu bagi abang pegang. Okey. Semualah yang berkaitan dengan mayat lah. Abang tu urus semua yang berkaitan dengan mayat. Okey. Selebih daripada urusan mayat, kapan, keranda, gali, apa, sabuh hati orang semayang, apa semualah, hak selebihnya nak buat kenduri. Begitu. Kenduri nak buat 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari. Kemudian dia kata, tapi malangnya abang kami tak mau kemuka kepada kami. Abang dia tak bentang punya tanda kira. Dia dulu kan. Jadilah ni adik-beradik tak tahu sama ada duit tu sudah habis ataupun tak cukup. Tak tahu kan. Jadi tak ada punya tanda kira lah kan. Jadi 12,000 tu lebih mana jadi? Habiskah tak habiskah? Kalau tak habis, bagi-bagi lah. Itu maksud dia. Kalau habis, abang. Kalau tak cukup, abang kami bakat-bakat tambah balik kalau begitu. Okey, soalan dia kata, adakah orang ini orang yang amanah? Oh, dia tanya, abang dia amanah ke tak? Saya tak tahu tentang, saya tak boleh jawab benda ni. Tak boleh jawab, kan? Bukan senang bila nak kata orang tu amanah, tak amanah. Kan?
Maksud akibat dia besar tuan-tuan. Dalam hadis Nabi kata la imana liman la amanata lahu. Nabi kata tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. So kita nak meletakkan satu orang tu tak amanah, jangan tuan-tuan. Sebab kita kata dia tak amanah bermakna kita kata dia tak ada iman. Jadi soal iman ni susah cakap. Begitu kan? Jadi adakah orang ini orang yang amanah? Jika orang yang diamanahkan itu ada lebih, adakah dia makan hak yang tak betul dan haram? Dia katalah duit 12,000 tu ada baki lagi. Dia makan duit tu, abang makan duit tu, haram ke tak? Dia kata. Kan? Lalu ni lah, pergi selesai dia beradik. Sampai selesai dia. Benda macam ni tuan-tuan, contoh-contoh bergaduh, tak bagus. Kan? Tak bagus. Adik-beradik kita, adik-beradik ni, dia macam cincang ayam. Ayam terjun dia turun main, terus bawa pergi kapak besar mana, terus bawa pergi gaji taran potong, dia tak putih. Itu peribahasa orang Melayu kata begitu. Makna dia apa? Makna di sebalik peribahasa tu dia nak abad kat kita. Kata pertalian keluarga ni amat penting dijaga. Jangan sampai putih. Dengan kerana duit ni tuan-tuan tak boleh beli harga satu kasih sayang ke keluarga. Tak boleh beli. Tuan-tuan kata tinggal baki 500,000. Tuan-tuan kata begitu. Kalau 12,000 pun bukan harga silaturahim. Bukan harga dia. Dan jadi lah ni dulu ni sembang dia dok dengan adik-beradik. Kan? Pakat tak berapa-berapa orang ni kita reda abang. Duit tu kalau ada lebih pun biar kita halai kat abang. Pasal dia urus semua. Kan? Dia urus semua. Dia pergi kat dia. Kita halai pun. Kalau ditakdirkan duit 12,000 tu ada baki, kita halai. Abang nak makan nak apa, kita tak akan tuntut. Pasal apa? Satu, dia abang kita. Kok mana pun dia abang kita. Yang kedua, kita dah percaya kat dia. Kita dah bagi dia atur semua, kita baik sangka kat dia. Kalau ditakdirkan ada lebih, kita halai. Kita pun senang, dia pun senang. Yang tu paling cantik. Kan? Yang tu paling cantik. Tuan-tuan suka tak kalau kita diamanahkan, tuan-tuan dilantik jadi bendahari masjid? Lepas tu bila dalam mesyuarat, dalam perbincangan ni duk bunyi cara duk tanya tu yang kita boleh faham, kata orang tak saya dia. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan jadi bendahari masjid. Bendahari masjid tak ada gaji. Buat kerja ni betul-betul kerana Allah. Tiba-tiba bila main mesyuarat, bentang penyata kira-kira lari sekupang. Tuan-tuan benda ni jadi kalau masyarakat jadi, bukan lari 10,000, lari sekupang. Betul, dalam Islam sekupang pun tak boleh, kita tak boleh makan. 5 dik pun tak boleh makan. Tapi lari sekupang, janganlah cara kita nak tanya sekupang hak lari tu, cara tanya tu sampai memutuskan silaturahim. Dia macam tu. Jadi kalau tengok nampak macam tak betul, kata kira tak betul tu nampak lari sikit tu, kata. Macam tu aja. Dia pun kira balik dia duduk keliru, kata. Bila kata tak apalah lah ni, semak balik sekali lagi. Penyata kira-kira bagi caliah senang. Jadi kita nak sahkan dalam masyarakat, kita kata begitu sudah. Jangan hidup bangkit soalan yang soalan itu orang dengar faham kata tak percaya. Hidup tanya ni duit kutipan hari jemaat ni pasal apa tak kira di masjid, pasal apa balik kira di rumah. Soalan tu tuan-tuan maksud dia apa? Allah tuan-tuan, kita ni bukan baru beranak dalam dunia ni. Lagi umur tua, lagi banyak, lagi mudah faham. Kan? Bila macam tu punya soalan ni kita rasa macam mana? Kalau kita amanah, orang tu buat tanya macam orang nak mempertikaikan amanah kita, rasa macam mana? Kecil hati. Cukup kecil hati. Tak tahan sabar, balik karang buat tak ada. Apa ambil buat? Aku duk buat selama ni pun, dia kata, kadang-kadang jadi. Dia kata aku duk buat selama ni pun duit kutipan hari jemaat ni kalau katalah dapat 327 ringgit, aku tambah pergi jadi 350. Mula dia nak buka kereta tu. Memang dia buat begitu pun. Kalau kata dapat 337 ringgit, aku tambah pergi jadi 350. Kalau dapat 354 ringgit, aku tambah pergi jadi 400. Selama ni pun aku duk tambah dia. Aku tak pernah cerita kawan. Macam tu punya aku duk buat kata hari ni apa kata aku makan duit masjid. Dia mula.
Aku pun reti haram halal, bukan hampa saja reti. Bila mai begitu tuan-tuan, kebaikan ke yang kita dapat? Tak ada. Tak ada. Kata kita banyaklah kita terlibat mesyuarat macam-macam ni. Kadang-kadang kita bila mai tentang keuangan ni kita cukup berasa sedih lah. Walaupun kita tak duduk di tempat bendahari tu. Kita tengok kawan duk renyak bendahari ni kita rasa kan? Pasal apa tu lah? Pasal tajuk yang kita nak baca bulan depan. Tawaduk tu tak ada. Bila tawaduk tak ada, dia nak tunjuk dia besar. Dia nak tunjuk kata dia mahir kira-kira. Dia nak tunjuk kata hang buat kira-kira tak betul. Dia nak buat sesuatu yang nak bagi malu pun. Okey, kau tu balik kecil hati, buat surat tak jawatan. Orang lantik dia. Lah hang lah jadi bendahari cakap banyak sangat. Dia kata begitu. Ada kata aku tak mau jawatan apa, aku tak mau. Kerja tak mau buat. Komplain mak. Ini masalah yang berlaku di mana-mana tuan-tuan. Di Pulau Pinang, di Kedah, di mana pun berlaku masalah yang sama. Dan kita minta kepada Tuhan, cukuplah kita terus cari titik-titik yang boleh menjadikan putus silaturahmi di antara sama-sama kita. Sama-sama orang main masjid, jawatan kuasa masjid, hidup jadi benda macam ni tak bagus kan? Dan bendahari sudah tentulah kita perlu mengingatkan bahawa duit yang dia pegang tu adalah amanah. Semalam kita baca tafsir surah Al-Anfal di masjid tanah dia, dan dia cerita tentang pembahagian harta ghanimah, harta rampasan perang. Islam lawan kafir, harta yang dirampas dia panggil ghanimah. Nabi SAW, yang kata Nabi SAW balik daripada medan perang. Sebelum Nabi bahagi harta rampasan perang ni, Nabi imamkan sembahyang. Lepas sembahyang, Nabi pergi ambil satu bulu unta hak luruh. Unta yang dirampas dalam medan perang. Unta hak orang kafir punya hak rampas hak balik main. Duduk satu tempat. Benda tu akan dibahagikan 1/5 untuk Allah dan Rasul, Ibnu Sabil, lepas semua 4/5 untuk tentera yang pergi perang. Sebelum Nabi nak bahagi tu, Nabi semayang. Lepas semayang, Nabi nampak bulu unta luruh. Nabi pergi ambil bulu unta tu. Nabi tunjuk dekat sahabat. Nabi kata, ni bulu unta. Nabi kata, bulu unta ni adalah bulu unta daripada harta ghanimah. Nabi kata, kalau sesiapa di kalangan kamu yang pergi perang dari ni, ambil, bukan ambil unta, ambil bulu unta ni selain sebelum dibahagikan, dia adalah ghulul. Nabi kata, dia melampau dan dia akan ditempatkan di neraka. Itu amanah. Yang tu yang kata amanah. Pelari unta, kasang lagi. Pelari. Berapa puluh orang tu? Kan? Oh, dia boleh pelari banyak tu. Kasang sangat. Bulu unta tu. Nabi tak bahagi lagi, harta dia ambil dulu. Pun nak jadi batu. Kes yang kedua. Masuk medan perang. Dalam medan perang ni ada satu orang sahabat habis-habisan lawan, berjuang ni habis-habisan. Mata sahabat ni duduk nampak dia ni berjuang sungguh-sungguh. Bila habis perang, Nabi berjalan di dalam medan perang tu, berjalan jumpa mayat. Ni tak kata saya ni lawan sungguh-sungguh. Nabi jumpa mayat dia. Nabi kata apa? Nabi kata dia di neraka. Bila Nabi kata dia di neraka, sahabat lain sudah terkejut. Sahabat lain kata, ya Rasulullah, silap orang tu. Dia ni tadi, masa perang tengah dia berkecamuk tadi ni, dia ni di antara orang yang nampak sungguh-sungguh lawan. Mustahil dia jadi ahli neraka. Nabi kata, dia ahli neraka. Tak silap, maknanya tak silap. Sahabat nampak pada muka sahabat ni macam nak kata tak terima. Nabi kata, tapi nampak muka tu macam muka tak puas hati. Nabi tunjuk ada satu burda ni maksud selendang yang orang duk ubah atas bau. Duk atas bau dia. Nabi kata ini sebenarnya bahagian daripada ghanimah yang belum dibahagikan. Dia mendahului kita dalam mengambil barang ini. Nabi kata, dia pergi ambil dulu, orang tak bahagi lagi. Dia pergi tengok harta rampasan dah ada selungguk dah tentu. Dia pergi ambil pakai dulu. Hak tu menyebabkan Nabi kata apa? Dia di neraka. Tuan, ini yang kata kesalahan. Itu bagi pihak kita yang diamanahkan jaga duit.
Satu duit pun amanah Tuhan bagi kat kita. Jaga dia. Apa jugalah, duit masjid ke, duit persatuan ke, duit parti ke, duit apa lah. Upah satu duit pun bukan hak kita. Jangan duk kuasa nak ambil, nak pakai dulu ke apa sama. Itu satu. Ya, jadi kepada pihak yang satu lagi, aduh hantam kata hang ni apa tak habis, tak usah juga. Adakan dalam diri kita sifat tawaduk, terus cari kesalahan orang. Ya, mencari kesalahan orang bukan kata pasti jumpa, kita jumpa satu buku. Seperti mana orang pun kalau cari kesalahan kita, bukan setakat pasti jumpa, dia pun boleh jumpa satu buku. Mana ada manusia tak ada buat salah. Jadi sama-sama lah kita memelihara aib saudara kita. Kita pelihara ni, hadis akan datang kita akan baca itu. Kita memelihara aib saudara kita, Allah memelihara aib kita. Kan, kalau sekiranya benda yang dia buat itu satu kesilapan, pelihara aib. Kita dah baca dah, tajuk ni dulu pun kita dah baca. Maka memelihara aib saudara kita akan membawa kepada satu akibat yang baik. Allah pelihara aib kita. Di mana? Di hari akhirat. Di tempat yang manusia lebih lagi terasa aib apabila dia diaibkan. Masa tu Allah pelihara aib kita. Pasal apa? Pasal Allah kita pelihara aib saudara kita. Ini agama, tuan-tuan. Agama dia tak ada lain, melainkan dia nak kita jadi baik. Mudah-mudahan keikhlasan kita boleh membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan untuk kita ubah diri jadi lebih baik daripada hari ini. Yang baik daripada Allah, tak baik tidak. Ditanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Ada nasi kanak terkenal buat kenuri, saya tuan-tuan boleh ambil seorang satu mungkin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.